Assalamualaikum semua anak-anak. Tahun 4 kita terpaksa buat offline. Kita sambung tajuk hari tu adab menziarahi kematian dan ke kubur. Okey, ni Ustazah ulang kaji balik adab menziarahi jenazah. Yang pertama adalah mendoakan si mati, kena doa ke dia deh. Contohnya dilapangkan kubur ke. Okey, yang seterusnya solat jenazah berjemaah. Yang ni pun kita kena menyolatkan jenazah secara berjemaah. Mari kat tempat kematian kita sembahyang jenazah sekali. Yang seterusnya hendaklah memakai pakaian menutup aurat. Sebelum itu kita cek dulu pakaian kita ni tutup aurat ke tak. Kalau lelaki pusat hingga ke lutut, kalau perempuan semua kecuali pergelangan tangan dan muka. Okey, betul. Seterusnya mengucap takziah kepada keluarga si mati pergi ke keluarga si mati tu ucap takziah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian cakaplah bersabar ya. Contoh makcik bersabar ya. Gitu. Okay, seterusnya membanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Yang ini pun samalah. Contohnya baca Yasin ke kan. Doakan jenazah tu. Lepas tu kalau tak mampu nak baca Yasin, boleh baca Al-Fatihah dan sedekahkan kepada jenazah. Okay, seterusnya menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Ni kalau boleh sediakan makanan ataupun duit lah, membantu keluarga si mati dah. Okay, yang terakhir memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam pengurusan jenazah. Okay, membantu yang mana kita boleh bantulah. Contohnya kita solatkan jenazah ke, kalau lelaki mungkin boleh angkat jenazah ke kan. Okey. Seterusnya kubur orang Islam kan. Apa maksud kubur orang Islam ni? Okey, kubur orang Islam ni adalah satu kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat orang Islam sahaja. Kawasan tu untuk orang tanam mayat orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tak boleh, orang kafir tak boleh deh. Tu masuk kubur orang Islam. Okay, seterusnya kita baca dalil sikit. Nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Okay, maksud dia saya sebelumnya melarang kamu menziarahi kubur. Justru sekarang ziarahilah kubur. Okay, ni sabda Nabi dah. Dulu Nabi melarang orang jahiliah dulu melawat kubur atau menziarahi kubur sebab orang jahiliah dulu dia menangis, dia meratapi, dia koyakkan baju. Sebab itulah Nabi tak bui orang dulu pergi ziarahi kubur. Tapi lama kelamaan bila Islam datang apa semua, iman makin kuat. Jadi sekarang Nabi galakkan pergi ke kubur supaya mengambil pengajaran dah. Lah ni boleh pergi kubur tapi kena jagalah adab-adab menziarahi kubur. Jangan meratapi terlalu kuat sampai koyak-koyak baju supaya adab jahiliah dulu jangan dah. Okey. Seterusnya adab menziarahi kubur, membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah lain dan tahlil, memberi salam kepada ahli kubur. Anak-anak semua dah ingatkan Al-Fatihah. Lepas tu kalau nak baca surah lain pun boleh, sedekahkan kepada si mati tadi. Lepas tu bila pergi ke kubur, cakap gini sebut gini, Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita beri salam ke penghuni kubur tu lah. Maksud dia salam sejahtera ke atas penghuni kubur, maksud dia. Adab menziarahi kubur. Tadi adab menziarahi jenazah ni kubur. Okey, yang pertama tidak melangkah di atas kubur. Okay, jangan langkah atas kubur tu kubur tu jangan langkah, lalu kat tepi-tepi tu je. Okey, seterusnya tidak berbual-bual kosong, maksudnya jangan kecap pasal dunia lah. Jangan kecap pasal game ke, Mobile Legends ke, PUBG ke. Semoleknya mulut tu dibasahi dengan zikir, selawat ataupun baca Fatihah, baca Al-Quran gitu Dia masuk kawasan perkuburan. Okay, seterusnya memakai pakaian yang menutup aurat. Sebelum pergi melawat kubur tu, pastikan pakaian tu menutup aurat lah. Kalau lelaki pusat hingga ke lutut, perempuan semua kecuali pergelangan tangan dan muka. Okay, yang seterusnya tidak berlari-lari di kawasan perkuburan. Jangan berlari jangan molek, jangan honggah-honggah gitu. Hormat kawasan perkuburan. Okay, seterusnya menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Jangan bawa sapah lah. Lepas tu nampak sapah tolong kutik gitu. Kalau nampak macam daun-daun berselerak tu, tolong sapu ke, tolong kutik ke. Jangan kita pula bawa sapah tu masuk dalam tanah perkuburan lah. Lepas tu menyiram kubur dengan air bawang seperti air bunga. Ni selalu kita tengok tak? Siram air bunga. Siram kubur tu dengan air bunga. Seterusnya kepentingan menziarahi jenazah.
Kenapa pentingnya kita menziarahi jenazah? Yang pertama, sebagai tanda penghormatan terakhir kepada jenazah. Kita pergi melawat jenazah tu sebagai tanda kita hormatlah ke dia, ngelah lah tu. Okey, yang seterusnya dapat mengekalkan dan mengeratkan persaudaraan silaturahim. Yang ni mengekalkan persaudaraan tu dengan ahli jenazah, ahli keluarga jenazah tu lah, dengan keluarga hok masih hidup tu. Okay, untuk seterusnya untuk mengurus jenazah dan melakukan perkara-perkara wajib ke atasnya. Untuk kita bantu proses penguburan jenazah tu dan melakukan perkara-perkara wajib ke atasnya dah. Contohnya kita tolong solatkan dia, tolong mandikan dia kalau boleh, tolong apa lagi, tolong doakan dia, tolong baca talqin ke dah. Buat yang kita mampulah sedekah Al-Fatihah. Yang seterusnya doa untuk si mati. Ni ada dalam buku teks dah. Okay, doa si mati. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah mustaqdimin minkum wa minna mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Maksud dia, selamat sejahtera untukmu wahai ahli kubur, orang-orang mukmin dan muslimin. Semoga Allah mengasihi orang-orang terdahulu dan terkemudian dari kamu dan kami. Sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan menyusul juga bersama kamu dah. Tu doa untuk si mati. Tolong hafal dah. Doa untuk si mati. Ataupun bila kita pergi ke kubur tu, kita nak doa kot Melayu pun boleh. Ni kot Arab dia dah. Ni doa khusus lah untuk si mati. Yang seterusnya faedah. Faedah, bila sebut faedah, benda-benda yang baik dah. Faedah berada semasa mengiringi jenazah ke kubur. Okay, apa yang kita dapat, benda hok molek kita dapat kalau kita mengiringi jenazah ke kubur. Yang pertama, menguatkan ketakwaan kepada Allah. Kita semakin takut kepada Allah. Kita mengiringi jenazah tu kan, kita pergi atas jenazah tu. Jadi kita akan timbul rasa keinsafan tu lah. Bila tengok orang mati, kita atas pergi masuk ke dalam kubur kan. Yang seterusnya menimbulkan rasa insaf. Ni lah. Rasa insaf tadi, kita makin kuat kita takut pada Allah, ni kita makin rasa insaf lah. Insaf atas dosa-dosa yang kita pernah buat. Seterusnya mendapat ganjaran pahala. Mendapat pahala lah bila kita buat baik kan. Seterusnya mengurangkan rasa sakit si mati. Ni insya-Allah akan mendapat manfaat kepada si mati tu. Dia akan rasa kurang sakit. Seterusnya yakin hidup dan mati di tangan Allah. Kita nampak dah ni contoh jenazah dah mati pada waktu ni, hari ni, sekian-sekian contoh. Jadi kita yakin bahawa sesatunya hidup tu akan mati. Dan mati tu pula bila, di mana, semua tu Allah yang tetapkan. Sebab tu dia kata yakin hidup dan mati di tangan Allah. Okay, boleh faham kat situ? Kita pergi faedah, lalu ni kita pergi kepada lawan dia pula, iaitu akibat. Benda-benda hak tak molek dah. Akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Apa yang akan dapat, apa benda yang buruk yang akan dapat kalau kita tidak beradab ketika menziarahi kubur. Yang pertama, jatuh maruah. Maruah siapa? Maruah kita lah. Bukan maruah kita, maruah orang yang tidak beradab ketika menziarahi kubur lah. Jadi jatuh maruah dia. Maruah ni macam lebih kurang air muka lah, senang nak faham kan. Jatuh maruah dia, contoh dia teruk sapuh lah kubur. Jadi orang akan tengok, kalau dia ni teruk sapuh lah kubur, kawasan kubur, lagu mana dia ni, tak comelnya perangai gitulah. Seterusnya mendapat dosa. Bila buat salah, buat keburukan, mendapat dosa lah kan. Seterusnya dimukai Allah. Allah pun benci dengan orang-orang tak beradab ketika menziarahi kubur. Seterusnya sentiasa leka kepada Allah. Leka ni lalai ataupun lupa, tak ingat. Gitu dah. Itu antara contoh akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Yang terakhir, bila kita dengan kematian ataupun musibah, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadanya kita akan kembali dah. Ni ucapan ni kita kena lafazkan ketika kita mendengar
ataupun ditimpa musibah. Dah. Tak semestinya lafaz ni diucapkan apabila dengar berita kematian sahaja. Berita kemalangan contohnya. Berita musibah lah. Contoh berita kemalangan ke. Berita apa lagi? Musibah gempa bumi ke. Musibah kehilangan ke. Kebakaran ke. Boleh juga ucap ni dah. Lafaz ni. Okey, itu saja untuk kelas petang ni. Kalau ada yang tak faham boleh WhatsApp Ustazah. Dah. Itu saja daripada Ustazah. Terima kasih menonton hingga habis. Semoga semuanya sihat sentiasa di rumah masing-masing. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.